Saya sendiri depan Lim Guo Eng saya sebut, kalau Lim Guo Eng jadi Islam, dialah sebenarnya boleh menjadi pemimpin kita. Setuju ke tak? Dia pemimpin naik kapal terbang ekonomi kelas. Jimat cermat yang dia lakukan Pulau Pinang, defisit tak cukup belanja 36 juta menjadi lebihan 75 juta, 100 juta dapat ditingkatkan pendapatan tanpa menaikkan apa-apa cukai. Ini Lim Guo Eng. Duit tu pergi ke mana? Ni yang bagi RM100 kepada warga tua 60 tahun ke atas, semua dapat RM100. Dolar Badawi kalau isi borang, dia pun dapat. Kita tak kira hadirin sekalian, RM1. Keluar pula Naina Marekan Bangang tu lagi sekali, bola tanggung pula. Dia kata Lim Guo Eng bagi duit judi. Lesen judi adalah milik kerajaan pusat, bukan kerajaan negeri. Betul kan? Kita jawab ke satu ceramah hari ini, orang UMNO condemn dia balik, kamu pun kena nak keluar isu, biarlah, betul, nanti UMNO lebih teruk. Sekarang parti gerakan dah angkat tangan di Pulau Pinang. Kami dah tak sanggup lawan dah kerajaan Pakatan Rakyat di Pulau Pinang, kata gerakan. Tinggal UMNO lagi. Kalau nak lahir pemimpin macam Naina Marekan ni banyak lagi, tak lama lagi UMNO pula angkat tangan. Kami tak boleh lawan dah, hadirin sekalian. Mereka hadirin sekalian bermain dengan isu-isu seperti ini supaya orang Melayu marah. Sekarang tak marah sebab kita jawab dengan cepat. Kemudian kita tengok dah tenang dah di Pulau Pinang, bulan Ramadan juga timbul pula di Selangor. Yang berhormat Tio di AP masuk surau membuat tazkirah. Dia guna pula perkataan tazkirah, beri ucapan ni kata tazkirah lah. Tazkirah tak apa, tazkirah ni bahasa Arab. Memang orang Melayu ni yang dia sebut Arab ni dia bunyi Islam sikit. Kamu nama apa? Zakri. Zakri ni kemaluanku. Tapi bila dia sebut nama apa? Zakri, tak apa. Tapi kalau kemaluanku, taubat, dia tak mengaku nama dia. Saya bolehlah sepatah dua Arab ni duduk Lebanon 8 bulan, bolehlah. Takkan nak minta ayat sejuk tu. Tu pun tersilap, minta ayat sejuk dia hantar peti air. Hadirin yang dihormati sekalian, bila timbul isu Tio ini, wartawan telefon saya kerana utusan berita harian keluar, RTM, orang kafir mencemarkan tempat suci Islam. Ini perbuatan PAS, jawatan kuasa surau tu orang PAS pakai sorban. Macam mana ini orang kafir masuk? Wartawan telefon saya banyak, mereka telefon. Saya tak erti, saya tak jawab. Sebab benda boleh tak boleh ni saya tak pasti boleh ke tak. Kalau kata judi haram, itu kita faham. Arak haram, kita faham. Zina haram, kita faham. Tapi benda-benda macam ni, khilaf ni, saya kata nanti saya tanya ulama. Kita kalau kita tak erti, lebih baik kita jangan jawab. Kalau kita tak erti, kita jawab, silap, confirm orang tahu kita tak erti. Kalau kita tak jawab, orang tak tahu yang kita tak erti. Saya bila mereka telefon, saya kata nanti saya tanya ulama dulu. Saya tak jawab mudah-mudah. Besok pagi saya keluarlah ke kedai, bukan kedai kopi bulan puasa ya. Keluar kedai, tengok surat khabar sinar. Kenyataan tu gurunya Aziz. Orang bukan Islam bukan setakat boleh masuk masjid dan surau. Orang bukan Islam boleh masuk, boleh makan dan boleh tidur pun. Itulah masalah dia mau tak ngerti. Cakil kamu. Tu baru bila dia pejam mata sepek tu. Suara halu keluar habislah. Dia pun tak ngerti agama, jahil nak kau. Dia sebut gitu, suruh lawan dia lah. Nabi Muhammad dulu terima tetamu di mana? Masa tu bukan ada dewek dia kakak masjid. Jadi dari sekalian itu kita tak erti, jangan jawab. Sebab itu Ustaz UMNO diam. Ustaz Nakai sekarang sudah jadi pembangkang dalam UMNO. Mustafa Taib mendiamkan diri. Menteri yang tak cukup inci tu, hak jaga bagi agama nama apa? Orang Kedah kita. Jamil Khair. Macam mana tak cukup inci boleh jadi askar aku bayar lah. Dia pun tak kata apa sebab dia tahu
Yang duk lawan sekarang ni Ibrahim Ali, Naina Marikan tu, Putri UMNO. Yang duk lawan tu Guru Aziz. Kata Ibrahim Ali, tu Guru Aziz kurang takwa. Dia nak upak takwa tu Guru Aziz. Dia jawab begitu, hadirin sekalian. Hadirin sekalian, lepas itu dia main soal wakil rakyat di AP itu masuk masjid, surau tak tutup aurat. Dia main soal aurat. Anak-anak muda sekarang kaki internet, bukan skenet. Dia pun cari type YouTube Rosmah Mansor. Keluar lagi gambar Rosmah berceramah depan putri. Seorang pun putri itu tak tutup aurat. Sedangkan wanita Islam dalam surau, dalam masjid, di pasar, di sekolah, menutup aurat bagi wanita Islam adalah wajib. Betul kan? Bila keluar gambar itu, menteri-menteri UMNO pun kata, tutup cerita hari, kita out, kita kalah. Karena dia main soal aurat. Tunggu yang dijawab pula seminggu lepas itu, masjid di Kelantan semua Cina buat. Sebelum tu email duduk tempat tu Cina duduk dulu. Betul kan? Member tu sebelum tu khatib naik khutbah, Cina duduk dulu dia buat. Tak tahulah kok masjid Sabah ni kok Melayu buat. Tu guru jawab gitu, pedih gitu. Akhirnya isu tu pun kedah dari sekalian. Isu perkauman ini tetap dimainkan dari masa ke semasa. Setakat ini, hadirin sekalian, rakyat tak makan. Tapi saya tetap bimbang dengan isu perkauman ini. Sehingga pembunuhan Susilawati pun kita tengok bapak-bapak akhbar, pemimpin UMNO cuba bayangkan main isu perkauman. Bagi kita yang melakukan jenayah, tak kira India, tak kira Cina, tak kira siapa, mesti dihukum. Kalau mereka ada kes, bawa ke mahkamah. Soalnya hadirin sekalian, sekarang ini kita lihat orang Islam, orang bukan Islam, rakyat Malaysia menyokong kita menurut kajian Merdeka Center lebih kurang 54% menyokong Pakatan Rakyat. Artinya BN tak sampai 55%. Betul ke tak? BN kalah kan? Oleh kerana itu, pastikah BN kalah? Belum tahu. Kerana mereka menang di kawasan pengundi yang tidak ramai seperti di Sabah dan di Sarawak. Kita menang di Kota Siputih, Teresa Kok, majoriti 37,000. Kita menang di Bali yang pengundinya 80,000. Kita menang di Kuala Kedah yang pengundinya 85,000. Kita menang di Ipoh, kita menang di Petaling Jaya yang pengundinya 70,000. Tapi BN menang di Sabah yang pengundinya 25,000, 30,000. Artinya barangkali persentase undi BN tak sampai 50, tapi kursi mereka lebih, karena deposit mereka berada di Sabah dan di Sarawak. Oleh itu, untuk nak ubah pemerintah di Putrajaya, wajib di Sabah ini kena menang beberapa kursi di peringkat parlimen. Boleh ke tidak? Boleh ke tak? Yang datang ni kata boleh lah, yang tak datang. Ini hadirin sekalian, sebab penyokong mereka tinggal di negeri yang pembangunan masih menjadi isu. Sekejap tadi sebelum saya ceramah, saya SMS kepada orang yang bekerja di Jabatan Perdana Menteri. Saya tanya dia banyak kedudukan Sabah. Dia jawab, Sabah termiskin di Malaysia. Sabah tempat ke-14 yang termiskin. Negeri di Malaysia ada berapa? Berapakah jumlah negeri di Malaysia? Anak murid sekalian? 14. Negeri manakah yang termiskin di Malaysia sekarang? Nombor 14 negeri. Nama negeri itu, apakah nama negeri itu? Sabah, murid sekalian. Masa kita mengambil alih dulu Kelantan tahun 90, Kelantan miskin nombor 2 di Malaysia.
Sekarang Kelantan sudah jatuh nombor 6. Ini Jabatan Baru 6 ini bukan angka leh kampung, bukan orang Iban yang duduk tebang hutan. Sudah jatuh tempat ke-6 daripada tempat kedua. Padahal Kelantan tak ada hasil mahsul melainkan daripada balak dan tanah. Oleh kerana Menteri Besar dia buat apa duit banyak, serban RM18, jubah RM27, selipar plastik RM17, pen kilo metriko RM2.8 kupang, RM2.80. Jadi buat apa namanya? Rumah dia rumah kayu. Yang dia menguatkan rumah, bukan dia membesarkan rumah. Betul kan? Sabah negeri yang kaya tapi jatuh tempat ke-14 yang termiskin. Mana pergi duit? Lihat adun-adun mereka, MP mereka, hampir semuanya jutawan. Bama ini 3 penggal di parlimen. Kalau di Sabah 3 penggal, aduh, aku tak duduk hotel Cokiau. Sekurang-kurangnya cari Hilton, Hyatt, ataupun tak ada Hilton, Hyatt, Bama sewa banglo untuk aku. Tapi kita 3 penggal untuk sekalian macam biasa lah, macam orang lain. Sebab kita nak menguatkan rakyat, menguatkan umat, bukan membesarkan rumah. Maka hadirin sekalian, negeri yang macam ni lah pengharapan mereka pelihara akan datang. Sabah, Sarawak. Hadirin yang hormati sekalian, kalau tuan-tuan tak boleh buat perubahan di sini, apa yang disebut oleh 2 penceramah tadi, banjir, kemiskinan, kebakaran, kelaparan akan berterusan. Lagi orang Jabatan Perdana Menteri ini beritahu, banyak budak-budak Sabah pergi cari kerja di Kuala Lumpur, tak dapat kerja, rumah pun tak ada tempat tinggal, mereka tinggal di kaki 5 Daya Bumi. Nih, baru saya terima SMS. Yang duduk di kaki 5 Daya Bumi itu bukan orang Indonesia, bukan orang Bangladesh. Di antaranya ialah anak muda Sabah yang pergi mencari kerja di Kuala Lumpur. Hadirin yang dirahmati sekalian, macam mana negara ini tak bengkak? Kita lihat dari sudut ekonomi. Saya sebut tadi sikit dalam kuliah Maghrib tadi, tazkirah Maghrib. Nak sebut kuliah pun tak boleh, aku bukan ustaz. Hadirin sekalian, Dr. Mahathir kata tahun 2020 Malaysia akan jadi negara maju. 2020 negara maju. Kita setara dengan Korea, Jepun, Singapura di rantau ini. Najib Razak pula kata Malaysia ekonomi berkembang 10% tahun. Ekonomi Malaysia berada di landasan yang betul, on the right track. Kalau lari itu line yang betul, 10% berkembang. Idris Jala pula kata, ahli profesional, 9 tahun lagi Malaysia bankrupt. Mana satu yang betul? Mana satu yang betul? Saya secara pribadi, saya lebih yakin dengan Idris Jala. Sebab Idris Jala bukan ahli politik, dia orang profesional yang mentadbir Shell, kemudian mentadbir MAS. Macam mana tak bankrupt 1 tahun akibat rasuah dan penyelewengan, wang negara kita hilang 28,000 juta. 28 bilion, tuan-tuan dah tahu. Zaman Mahathir saja mengikut Malaysian Maverick. Mahathir ni kalau tak betul dia sama Nawaz.